Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Ya, Alhamdulillah. Buka apa? Buka. Hari ni makan pizza. Tak pasal-pasal. Ini mesti teka anak kan? Betul lah. Apa lagi. Semua anak je. Dah berapa hari dah berapa lama dah tak makan pizza kan? Teringin nak pizza. So buka makan apa? Saya buka makan mi goreng. Bujang ke hari ni? Tak ada, hari ni bini saya niaga. Dia masak. Jadi hari ni dia tapaukan mi goreng. Saya bedah je lah mi goreng. Boleh lah tu. Alhamdulillah. Segala yang jadi rezeki kita terima dengan syukur Yelah tu. Awak punya monitor kat atas tu Monitor saya kat monitor dekat atas. Dekat atas. Oh. Skrin. Cool. Ini kat mana Kim? Bilik atas sekali. Bilik ni bilik studio lah. Macam apa orang kata buat benda lagu-lagu ke apa ke kat sini lah. Okey, saya terus melompat ke lagu-lagu. Since awak dah sebut benda tu. Macam mana awak tahu awak boleh tulis lagu Sejak bila awak tahu awak boleh tulis lagu? Sejak bila saya tulis lagu Okey, masa dekat AF dulu, kita orang ada satu pertandingan buat lagu tau bang. Masa saya dekat AF. Pertandingan buat lagu. Siapa menang time tu dia dapat motor. Motosikal Modenas time tu. Tak tahu macam mana saya main gitar. Lepas tu dah dapat ilham melodi. Jadi daripada situ saya macam okey jugalah saya punya saya ada benda yang boleh saya orang kata kembangkan lah kat situ kan. Jadi lepas keluar AF je, saya dapat tawaran satu company, Cornetto. Lepas tu diorang suruh minta saya kompos satu lagu untuk Ice Cream. Jadi lagu yang pertama saya buat lagu Inilah Cinta. So kita baru budak jadi cuba-cuba lah kan. Jadi time tu lagu Inilah Cinta arranger ataupun produce oleh Sheikh Kalam, arranger oleh Along Exist. Best. Best. Lagu tu bila dah lama-lama kan saya dengar, arrangement dia ni memang satu arrangement yang segar sepanjang zaman. Sebab Along Exist saya rasa antara producer ataupun arranger yang ada visi untuk mencantikkan sesebuah lagu lah kalau tanya saya. Betul. Dia punya bakat yang macam tak habis-habis dia punya kebolehan dia kan. Betul, tapi budak-budak orang kata kalau ahli-ahli Exist kebanyakan semua super talented awang. Betul. Kan? Kenapa awak cakap itu? Itu ada kan. Along Exist, Ujang, Abang Ajai semua. Diorang ni semua memang senior-senior yang pada saya, abang-abang saya yang macam saya kagum sebenarnya. Diorang ada taste muzik yang tinggi lah. Betul. Saya segan, gentle. Saya kalau jumpa diorang, segannya. Diorang punya knowledge muzik ni dengan saya bang. Jauh langit dengan bumi. Tapi awak pun dah ada itu barang. Nak kena asah lagi pada peringkat dulu kan? Betul. Ini pun belum cukup lagi bang. Saya kena pada saya lah. Untuk saya punya komposisi ni ataupun saya punya lirik ni, saya kena lebih banyak dengar lagu-lagu. Lagu-lagu yang saya rasa era-era 70-an, era-era band yang masuk ketika tu kan hebat-hebat tau. Contoh macam Rolling Stone, Led Zeppelin, Deep Purple. So saya kena banyak study lagu-lagu yang macam tu. Sebab pada saya tu blueprint yang paling cun untuk kembangkan kreativiti kita dalam penulisan dengan juga melodi lah. Betul. Kalau Beatles awak pernah mengikuti tak? Ikut. Beatles pada saya dia the father lah. Betul lah. The father. Dia banyak lahirkan band-band yang ada. Selepas Beatles pada saya banyak melahirkan band-band yang ada orang kata style. Ada gaya yang tersendiri. Yang macam orang kata berbeza lah daripada Beatles yang kalau saya tengok dokumentari diorang lah kan. Dokumentari The Beatles tu bila Beatles sampai satu tahap peak,
Lepas tu ada keluar band-band yang lain ni, band-band lain ni lebih menonjolkan daripada segi image diorang. Yang saya rasa image diorang tu menjadi ikutan lah untuk trend-trend band rock untuk sampai sekarang lah. Betul. Saya memang paling suka memang Beatles lah. Betul. Dan Kalau jadi Beatles lagu apa bang? Yang abang saya antara favorite saya ialah Strawberry Fields. Strawberry Fields Strawberry Fields Forever. Itu antara suka. Satu lagi tu. Alamak. Ya lagu Jagi dia datang. Sgt. Pepper. I Am the Walrus. Oh, I Am the Walrus. Itu favorite tu. Dahsyat. I Am the Walrus tu banyak band-band yang macam tak tahulah, saya rasa macam 90-an tu banyak referencekan lagu album The Walrus apa dia? Album apa tu bang? Lagu tu saya pun dah confused dah. Lupa dah. Tak apa, kita Google jap. Kita Google. Jadi lagu-lagu macam tu awak dengar daripada zaman budak-budak dulu ke selepas dah jadi artis ke macam mana? Saya dah lepas jadi artis. Baru saya banyak expose lah. Baru ada duit sikit lah bang nak beli album. Ada duit sikit nak apa orang kata kembangkan kita punya selera mendengar tu. Kalau sebelum ni saya tak ada kemampuan nak beli album ataupun nak tahu lebih detail lagi lah kan pasal lagu-lagu yang menjadi orang kata siulan sampai sekarang ni. Tapi bila saya dah masuk dalam industri muzik ni, saya rasa saya kena ambil tahu lagu-lagu yang menjadi blueprint untuk lagu-lagu sekarang ni. Faham. So yalah, kalau ikut dulu bang, memang kita tak ada pun, saya tak adalah kata expose sangat pasal muzik ni. Ayah saya main muzik, abang saya tahu juga band-band apa semua. Dia ada juga koleksi lagu-lagu dia ataupun album-album yang dia ada. Antara lagu-lagu yang album-album yang dia ada lah Led Zeppelin. So sebab tu antara menjadikan saya Robert Plant lah. Robert Plant tu pada saya dia banyak membentuk saya sebagai frontman untuk band. Sebab betul, sebab pada saya dia ada aura bila dia pegang mic tu kan, dengan gaya dia macam style lah. Stairway to heaven. Stairway to Heaven. Betul kan? So, masa dulu awak ada macam nak ajukkan cara dia ke, nak macam mimik dia ke? Ada. Ada ajuk juga cara-cara tu kan. Tapi bila kita dah masuk dalam industri ni, saya dinasihatkan jugalah kan dengan orang-orang industri. Kita boleh ambil apa yang diorang ada, tapi dalam masa yang sama jadikan benda tu sebagai diri kita. Jadi saya dengar daripada nasihat daripada orang-orang yang beri nasihat kepada saya lah, supaya orang kata berikan jiwa yang sebenar. Betul. Betul. Bila kita berikan jiwa yang sebenar, orang akan lebih appreciate lah dengan apa yang kita persembahkan tu. Orang boleh appreciate, malah jatuh cinta pun Jatuh cinta nanti Mas Stacy marah. Robert Plant, wah menarik ya. Dan siapa macam Freddie Mercury, awak pernah macam layan tak tengok macam mimik gaya-gaya dia? Freddie Mercury, saya tak ada pula mimik dia punya movement, sebab pada saya Freddie Mercury ni one and only. Saya suka tone vokal dia. Suara dia, saya rasa dalam banyak-banyak orang penyanyi kat dalam dunia ni,
Dia seorang je kot yang orang betul-betul appreciate vokal dia. Betul. Vokal dia sampaikan, saya pernah tengok satu dokumentari dekat YouTube, dia orang kaji vokal Freddie Mercury ni punya tremolo dia tau bang. Oh, yang dia punya tremolo tu sampai dia orang kaji. Dia orang kata tremolo ni jarang ada dekat manusia. Bukan jarang, memang tak ada dekat manusia. Macam mesin Macam mesin. Benda tu macam dahsyat lah Freddie Mercury. Apa yang dia hidangkan kepada orang tu jadi bahan rujukan untuk musician, untuk artis dan dalam masa yang untuk sains. So contribution dia tu besar bang. Itu yang saya rasa macam dah tak payahlah kau gaya-gaya, kau nyanyi je pun dah cukup mengagumkan aku dah. Betul. Okey, kalau saya tanya awak kan, okey. Awak rasa M Nasir dia punya rujukan dia nak jadi siapa kat ni dulu? M Nasir saya Datuk M Nasir ni kalau saya tengok lah kan, saya pun tak pasti, tapi dia macam Deep Purple lebih kepada Deep Purple sebab dia banyak muzik dia ni, dia pada saya dia lebih, kalau masa kembara tu lah psychedelic lah. Pink Floyd lebih lah. Pink Floyd, sorry. Deep Purple pula. Deep Purple pun lebih kurang macam, dia folk ke psychedelic juga kan, Deep Purple. Dia tapi lebih rock lah kan. Lebih rock. So psychedelic lah macam Pink Floyd. Ya betul. Pink Floyd lah Pink saya Floyd rasa. Sebab zaman-zaman tu kalau kita tengok memang pengaruh Pink Floyd tu besar untuk era masa Datuk M Nasir, Datuk Ramli Sarip. So pada saya diorang banyak Pink Floyd ni banyak memberi inspirasi kot pada mereka. Bukan pada diorang je. Pada saya banyak juga band-band sekarang ni bang. Band-band sekarang ni pun banyak, dan antara band-band yang saya rasa ada roots tu lah Marga Satwa. Betul. Awak kenal diorang semua dah? Awak ada berkawan dengan diorang? Ada berkawan dengan diorang? Saya belum pernah jumpa lagi, tapi saya ada dengar lagu-lagu diorang. Antara yang saya rasa band yang boleh dilayan, lagu diorang ada tujuan, album diorang tu ada target. Dan kita boleh layan keseluruhan lagu tu kan macam buku. Jadi dia punya, dengan apa yang dia bagi, rasa yang dia bagi tu, dengan benda tu dah lama tau kita tak jumpa tau. Masa zaman-zaman yang tu saya rasa zaman Datuk M Nasir dengan Datuk Ramli Sarip punya barang tu. Jadi bila barang tu ada balik kan, dia benda yang highlight lah kalau tanya saya lah personally. Betul. Saya mula-mula jumpa diorang, Kimal especially pun tengok memang dia ada karisma dia lah. Dia ada aura dia. Sorry bang, saya sokok bang. Tak apa, okay. No, tak ada hal. Apa ni, cakap pasal M Nasir tadi, dia pernah cakap sebenarnya idola penyanyian, cara menyanyi dia tu Rory Marantika. Padan lah bang. Rory Marantika. Saya juga dia tak nyanyi tinggi. Rory Marantika dia tak nyanyi tinggi, tapi dia punya suara tu kalau sekali dia keluar, perempuan cair bang. Jangan kata lelaki pun give up lah. Lelaki bang, aku tak nak nyanyi dah. Dahsyat Rory Marantika. Yang tu saya tak expect. Tak expect kan? Tak expect. Dia pernah cakap kat saya tu. Saya cakap, ya betul bang. Okay, Amy Search. Awak rasa dia punya idola dia, gaya-gaya bila dia stage performance dia semua siapa awak ingat? Kalau Amy Search, Queen, Freddie Mercury. Freddie. Sebab cara dia, sebab Freddie Mercury pada saya flamboyant. Amy Search ada flamboyant bila atas stage. Dia ada aura dengan gaya dia, dengan style dia. Tapi kalau tanya saya, kalau style, Amy Search lebih kepada Robert Plant. Ya betul lah, betul. Styling dia tu lebih kepada Robert Plant. Kalau flamboyant dia tu Freddie Mercury. Betul lah. Itu pandangan saya lah. Ya.
masa dia rekod album Search yang last kali tu, Catharsis tau. So saya ada borak dengan dia lah dekat sementara diorang nak siap recording, diorang nak buat recording tu saya borak dekat luar. So saya bercerita dengan dia benda-benda macam ni, apa dia influence. Saya ingat dalam sejam lebih saya borak dengan dia. Itu yang memberi idea sebenarnya pada saya untuk buat benda ni. Because kalau saya ada kemampuan untuk borak dengan orang secara relax saja kan, macam berbual je, saya akan dapat banyak cerita orang-orang. Betul macam saya buat awak ni. Robert Plant, saya tak terfikir pun awak datang daripada Robert Plant punya kepengaruhan. Sebab saya rasa sebab dulu abang saya ada satu t-shirt album Led Zeppelin. Apa benda Wall apa Wall jap. Saya google jap bang Okay. The Wall apa tak something benda Led Zeppelin. Brick in the Wall. Itu bukan ni lah, Pink Floyd. Just another brick in the wall. Another brick in the wall. Another brick in the wall. Itu siapa? Floyd bukan. Itu Pink Floyd. Apa Led Zeppelin punya album dia banyak album dia. So album tu Kashmir. Album tu antara album tu lah sebenarnya yang saya kenal Led Zeppelin lah. So daripada situ saya ambil tahu macam ni, macam gini dia punya frontman, gaya dia apa semua. So daripada situ saya jatuh cinta sebenarnya. Daripada abang saya tu sebenarnya saya jatuh cinta band tu. Nanti awak kena Google Robert Plant bertemu dengan Elvis Presley. Okay. Baik. Ada video dia? Ada. Dia Elvis Presley ni yang pernah jumpa Robert Plant dengan Led Zeppelin. The Beatles pun pernah datang ke tempat Elvis Presley ya. Saya lah kalau lah saya boleh lahir semula dan pilih siapa saya nak jadi Elvis Presley ya. Itu dia. Itu dia pada saya dia atuk lah. Kalau Beatles pada dia atuk. Atuk King. Betul lah dahsyat. Kalau macam Michael Jackson bang? Michael Jackson memang boleh terhibur, tapi dia ada heart dia yang saya boleh ada tempoh heart dia yang saya boleh terima. Katalah kalau Freddie Mercury saya boleh dengar sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari besok lagi. Layan kan. Kalau Michael Jackson dia ada tempoh heart dia. Sebab dia pop kan. Dan kalau Elvis Presley tu ingat kalau gaya dia berdiri, gaya dia cakap, gaya dia tak buat apa, dia pandang je pun dahsyat lah dia ni. Dia bang ada satu showcase dia buat dekat stage bulat. Dia duduk, dia main gitar akustik confident dengan mimik muka dia, dengan interaction dia dengan audience time menyanyi. Bang. Dahsyat. Yang itu benda yang pada saya sebenarnya benda yang susah untuk performer, lebih dekat dengan orang dan dalam masa yang sama buat mimik muka yang selamba dan orang kata bersahaja sangat sampai orang macam orang kat tepi dah gila dah hysteria dah. Dahsyat. Yang itu sebenarnya satu level lain lah untuk performer. Kalau tanya saya. Awak bercita-cita juga untuk memiliki kebolehan membuat demikian ke? Ya bang. Sebab tu saya praktis main gitar, praktis. Mana tahu one day kan kita sampai ke tahap tu bolehlah saya try hiburkan orang dengan cara macam apa yang dah orang-orang lama buat. Sebab pada saya orang lama buat tu dia jadikan benda tu untuk generasi baru ni untuk explore lagi ataupun kembang baikkan apa yang diorang dah buat. Kalau diorang tak buat, kita tak dapat kembang baikkan. Betul. Asyik saya tak sangka perbualan saya dengan awak boleh macam ni. Best lah. Alhamdulillah. Tapi kita first time jumpa dekat studio ni kan. Kat Luncai. Kat Luncai. Dengan Datuk Ibrahim.
Saya masa kita jumpa tu kan, kita nak pergi makan nasi lemak kan. Makan nasi lemak. So masa gelap-gelap tu saya tanya dengan Datuk M. Nasir, Tok, saya punya rambut ni bila, berapa lama lagi? Dia usah. Dia usah macam ni. Sebab saya cakap dengan dia, orang kata 30 lebih saya habis ni. 35. Tengok sekali lagi. Dia tengok sekali lagi. 40. Tambah 40. Saya cakap, tapi memang Datuk M. Nasir antara orang yang fun lah. Saya suka berborak dengan dia. Dia open dan dia boleh terima orang tu punya tahi punya lah. Ya, betul. Dia boleh, saya tak sangka dia boleh layan saya. Yang pada saya pangkat anak-anak dia kan. Yang budak ni kalau sebenarnya ikutkan hati kau ni boleh tak relax sikit macam tu kan. Tapi dia boleh layan, dia boleh adapt dengan situasi. Tak kisahlah siapa pun orang dia. Saya percaya Datuk M. Nasir akan layan macam ni dengan orang. Betul. Sebab saya rasa cool. Dia banyak, saya rasa dia macam-macam orang punya, macam-macam jenis orang dia dah jumpa dah. Yeah. Dia dah tahu perangai orang tu apa semua kan. Jadi dia bila dia keluar je, saya rasa dia ready untuk orang kata tak kisahlah kelompok mana pun aku boleh orang kata boleh bersama-sama dengan kelompok tu. Ya. Betul. Itu bukan kali pertama kan awak lepak-lepak dengan dia kan? Itu bukan kali pertama. Saya pernah juga jumpa dekat show apa semua. Tapi yang itu paling antara yang paling lama saya lepak dengan dia. Berat dengan dia. Sebenarnya awak semua kena lebih selalu because dia legend lah. Dia memang tak tahu cara cakap, dia memang legend bernyawa. Setiap orang yang nak jadi artis dan setiap artis mesti chill lepak dengan dia. Betul bang. Okey, cerita pasal Datuk M. Nasir ni masa AJL kan dia perform untuk closing kan. AJL mana tu? AJL yang baru-baru ni 35. Okey, ya. Saya duduk kat depan. Lepas tu masa time dia kan, orang dah histeria bang kat bawah. Dia tak buat apa pun bang. Dia relax jalan. Macam tu je bang. Okey, dengar. Sebab pada saya benda tu sebenarnya ilmu yang dia tengah tunjuk. Ilmu apa? Nyanyi tak payahlah macam ni nyanyi dia. Bagaimana kan ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Simple je bang nyanyi dia. Tapi sedap sampai bang. Sampai. Cakap, dahsyat. Yang ni dahsyat. So itu benda yang saya rasa, ini dia kan. Sebenarnya nyanyi tak perlu nak teknikal, tak perlu nak kita tunjukkan kehebatan vokal kita tu range dia tinggi macam mana, menjerit-jerit. Yang ini je. Macam tu. Sebab betul lah macam abang cakap. Dia punya reference tu Bro Rima Rantika. Jadi bila reference Bro Rima Rantika tu, Bro Rima Rantika dia tak nyanyi yang sampai keluar serak pun. Tapi dia steady tapi semua boleh nikmati. Jadi benda tu akan lasting tau. Jadi orang baru ke, orang yang dah lama ke, orang ataupun orang yang dah berusia pun boleh nikmati. Kalau kasar sangat nyanyian tu, orang yang dah berusia pun macam, alamak dia ni menjerit-jerit pula. Sakit telinga. Dia macam tu lah. So itu satu input yang saya rasa sangat berharga lah masa AJL tu bila saya tengok. Saya agak frust jugalah sebab konsert dia saya tak dapat pergi kan. Agak sibuk juga kan. Macam saya teringin nak pergi tapi itulah kekangan masa tu lah. Sebab bila saya tengok tu kan, aduh mak, kenapalah aku tak pergi konsert dia. Konsert tu sebab pada saya lah kan, konsert ni kalau tak pergi sebenarnya satu kerugian yang besar. Sebab benda tu berlaku masa ketika itu je. Kan? So saya rasa lah
orang-orang zaman sekarang ni mungkin lah sebab dah teknologi, dah apa semua kan, kita dah sampai ke tahap tu kan. Mungkin dah jadi malas lah. Tak apalah, aku tak nak lah pergi konsert kan. Tapi saya rasa benda tu pemikiran yang salah. Sebab benda live ni satu benda yang kalau kita dapat duduk dekat situ, kita dapat rasa energi tu tak sama dengan kita tengok apa orang kata konsert tu dekat YouTube ke, dekat CD ke, tak akan sama feel tu. Sebab saya dah rasa juga tengok konsert kan. So macam, ush, konsert ni memang satu benda yang bukan orang kata bukan benda yang sehari dua punya kita punya plan. Dia plan yang lama ni, jangka masa dia ni kan. 6 bulan praktis, 3 bulan praktis untuk dapatkan musician yang tight, dapatkan momentum yang tune untuk orang kata persembahkan kepada orang. So memang betul lah harga tiket tu kalau sampai 300-400 artis Malaysia lah kan. Memang kita kena beli. Sebab orang punya praktis tu tak kelakar. Betul Sebab lah. apa bang? Saya tertarik dengan satu statement daripada Kurt Cobain. Dia kata, music is apa cakap apa Kurt Cobain cakap sorry bang saya tengah ingat-ingat balik Sama kita. Why practice apa lah. Aduh, saya ni selalu lupa lah bang. Tapi ayat tu baik Kurt Cobain. Kurt Cobain, why practice? Sorry ya bang. Saya Tak apa. Okey tak kita okey. Langsung lah pasal benda-benda ni. Memang tak plan tu yang sedap tu. Apa tadi cakap kan? Sebab ayat tu dia ayat yang Kurt Cobain cakap tu, musician hari-hari kita praktis. Okey. Kan? Untuk dapatkan perfect tu. Sebab kalau tak perfect kita tak akan buat benda tu. Jadi bila sampai ke tempat show, kita kadang-kadang dapat sound yang kurang. Kan? Jadi benda tu sebenarnya mengganggu performer. Faham tak? So saya rasa Kurt Cobain ada lalui fasa yang ada satu tempat tu sound dia barai. So dia memang menyirap So ayat tu yang dikeluarkan. Ayat tu dia kata why practice? Kenapa aku kena practice benda ni? Kalau bukan pasal miming. Kan ada satu show Kurt Cobain miming dekat BBC. Saya dekat London lah. So time tu memang dia buat huru-hara lah. Turun-turun daripada tu dia keluarkan statement. Aku praktis penat-penat kat studio. Bukan pasal sound tau bang. Bukan pasal sound. Aku praktis penat-penat kat studio. Lala aku miming. Apa hal? Macam tu lah umpama yang dia cakap kan. So benda tu makin lama sekarang ni saya tengok orang dah mula makin miming performer. Jadi benda tu sebenarnya dia menghilangkan rasa untuk orang enjoy dekat live concert tu. Saya rasa lah itu pandangan saya lah. Sebab saya reference saya tengok ke Cobain time tu lah. Memang kalau abang tengok satu show dia tu yang dia buat tu kan. Orang dah host dah terus cantik dah. Dia orang buat hal bang, miming kan. Basis dia siap campak lagi bass lah. Betul. Iron Maiden dulu Top of the Pop, kali pertama dia masuk Top of the Pop, diorang suruh dia miming aja. So dia kan bangsa live punya performer kan. Okey. Steve Harris yang main bass main gitar, yang main gitar main drums, yang main drums jadi penyanyi. Dia sebarang je. Dia orang tukar posisi macam tu je. Dia tukar. Tu dia buat perangai dia. Marah betul lah Top of the Pop dengan dia. Tapi dia apa peduli. Dia rockstar. Iron Maiden. Sebab proses untuk dapatkan kesempurnaan. Bukanlah kita tak sempurna. Tapi untuk kita dapatkan praktis satu lagu bang kan. Jadi sebab saya dah duduk dalam band. Memang perlukan masa yang banyak. Jadi bila kita datang sana kena miming, dia frasa sebenarnya. Sebab kita dah keluarkan tenaga kita pergi praktis, kita dah keluarkan kita punya kederat apa semua kan. Ending bila kena suruh macam tu kan, dia jadi macam, apa yang aku buat tadi lah? Buat yang semalam-semalam masuk studio apa semua lah. Baik dah bayar benda-benda macam itu kan.
So benda tu yang mungkin ditempuhi masa ada era-era band tu. Ya. So mungkin benda tu akan berlaku juga di masa yang generasi yang sekarang ni. Ya. So saya harap benda tu tak berlaku lah. Situasi tu ditempuhi oleh band-band generasi sekarang. Ya, betul. Saya rasa setiap performer pun memang punya naluri dan keinginan untuk perform live. Kecuali saat-saat yang terdesak macam suara tak ada ke ataupun kebincangan ke baru terpaksa miming. Dan sebagai penonton pun bila menonton sesuatu yang miming tu kita tak dapat rasa hubungan antara penyanyi dengan kita dengan penyanyi tu tak ada. Kan? Betul. Saya rasa macam kalau saya nyanyi abang saya nyanyi ni apa semua kan. Setiap tempat, contoh saya nyanyi lagu saya nyanyi lagu Mewangi lah. Saya nyanyi lagu Mewangi, setiap tempat tu berbeza emosi yang saya sampaikan. Sebab tempat ni saya di-treat mungkinlah organizer tu macam ambil sambil lewa. Kan? Dia situasi tu bukan saya nyanyi ambil sambil lewa, tapi feel tu tak sama. Faham tak? Bila pergi kat sini, orang ni treat macam gini semua kan. Feel tu takkan sama dengan orang yang macam ni. Bukan nak kata kita ikut orang treat, tak. Maksudnya saya sampaikan feel tu, tapi feel tu mungkin dalam feel saya bentuk kekecewaan lah dengan bila orang layan macam ni. Yang ni feel tu dalam happy. Tapi lagu Mewangi ni kan lagu yang macam sedih kan. Tapi macam ini dalam Mewangi ni dalam happy mood dia. Yang ni mood dia dalam ni. Itu perbezaan dia. Saya rasa sebab tu saya rasa benda tu unik bila orang dapat follow kita punya konsert live ni. Dia macam tu abang. Saya tak tahulah sangat kan, tapi itu yang saya rasa macam orang layan aku macam gini. So benda ni berlaku macam gini. So ini feel dia. Selamanya. Kat sini selamanya. Dia berbeza kan, dia punya mood yang kita deliver, kita sampaikan tu kan. Macam itulah. Wow. Sumpah saya tak pernah dengar benda ni semua. Ya lah kawan. Saya pula malu, saya segan. Ya pula. Bagus. Dan saya baru check tadi, awak belum 30 lagi Belum bang, saya 20. Nanti besok adalah 10 tahun awak punya final Akademi Fantasia. Ya betul. Awak tahu ke tak? Abang cakap ni baru saya tahu sebelah tu. Abang cakap baru saya tahu lah. Aduh. 10 tahun lah. 10 tahun. 16 hari bulan Mei final Akademi AF tu. Besok hari ni kita rekod 15 hari bulan Mei. Dan tengok awak 10 tahun kemudian awak jadi macam ni, Kim. Dan awak masih muda lagi, 29 tahun. Tak masuk akal. Tak logik lah ni. Ni tak logik, ni saya tak boleh terima. Semakin saya berusia, semakin saya cemburu dengan kemudaan dan kulit yang tak ada wrinkle. Tak ada. Tapi bang, bila 29, dulu masa saya muda kan, saya 25 lah. 25, 26, 27. Baby fat tu ada tak bang? Ada lagi baby fat dekat sebelah sini. So bila dah 29 ni bang kan, baby fat tu hilang tau bang. Dia jadi rata, dia jadi straight kat sini. Dia benda tu sebenarnya macam kenapa lain lah muka aku bila tengok macam mana? Apa yang lain lah? Aku dah tua rupanya. Dia dah masuk ke fasa 29 ke 30, mana baby fat akan hilang. Dia akan bentuk muka akan berubah. So benda tu macam baru saya rasa yang alamak, energi nak kena maintain. Bila jadi macam ni, saya kena prepare dari segi energi. Sebab benda ni pun dah dipesan juga dengan orang-orang lama tau. Macam Hazama, Datuk Jamal semua. Diorang semua kata kita memang akan menua. Kita akan menurun kita punya stamina, kita punya orang kata kekuatan kita. Tapi mesti kena maintain. Macam Datuk Jamal yang saya dengar, dia selalu jogging. That's why dia punya suara tu sentiasa maintain. So macam Azama selalu dia kata, nanti kau tunggu kau 30. Kenapa 30? Kau tunggu je, nanti kau mesti akan rasa lainnya. Betul bang. Saya
gentle saya cakap kan, saya ada satu lagu saya, nama lagu dia Potret. Lagu tu sebenarnya lagu Potret ni sebenarnya saya dah lama juga tak nyanyi. Hari tu baru saya nyanyi bang. Rupa-rupanya lagu tu sebenarnya bila lama kita tak nyanyi, bila lama kita tak praktis, sebenarnya penat dan meletihkan. Ya Allah bang, saya terus pergi jogging, saya terus buat apa semua yang patut dah. Saya cakap ini dia fasa dia lah, ini fasa dia. Sebenarnya kalau dulu saya rasa macam lagu Potret tu okey boleh ni kita jalan terus ke apa benda kan. Rupa-rupanya tak boleh. Dia memang kita kena sentiasa jaga kita punya kekuatan stamina kita. Itu yang paling penting lah bila kita meningkat usia. Ya betul. Kalau awak maintain, awak jaga awak punya keadaan sekarang ni, bersenam dan sebagainya, saya rasa umur antara 27 hingga 37 ni tak banyak beza. Daripada segi fizikalnya lah. Tapi bila saya umur 32, saya boleh main bola 2 game, lepas satu game ke satu game, full game. Saya punya energi masih rasa macam best lagi lah, kuat lagi lah. Saya bang, saya tengok juga Instagram abang saya respect abang satu. Abang punya disiplin daripada segi workout dahsyat. Dahsyat bang. Dahsyat. So benda tu macam maksudnya memang beza lah bang. Mungkin lah generasi saya ni dia dah masuk ke generasi saya 29, kita 20-an ya. Yang ke bawah-bawah saya ni kebanyakan kita orang semuanya dah melalui fasa teknologi. Jadi kita dah tak lalui macam kesusahan orang dulu-dulu tau. Faham? Orang dulu-dulu diorang ada yang jenis kena pikul air kalau nak mandi, nak makan, nak masak. Macam kita ni mungkin tak sampai ke tahap tu. So benda tu fasa tu kita orang tak lalui kesusahan macam orang dulu-dulu. Jadi bila dah jadi macam itu, so benda tu satu tamparan yang hebat lah. Macam apa cakap 25, 26, 27, sepatutnya sampai ke 37, okey lagi. Kan? Tapi mungkin sebab saya akur dengan fasa yang saya lalui tu kan, tak sama dengan orang lama punya kesusahan. Macam tu lah. So saya baru faham. Memang betul lah. Orang dulu ni memang kau janganlah lawan diorang punya tahap survival diorang. Diorang kalau campak dalam hutan confirm boleh hidupnya tau. Kita campak dalam hutan, Google dulu. Apa nak buat kat dalam hutan ni? Itu beza dia. Betul. Interesting. Saya tak pernah dapat interview macam ni bang. Abang, saya tak pernah dapat interview yang macam abang tahu 10 tahun, 16 Mei. Benda tu best lah. Saya rasa macam, ini satu benda yang saya tak pernah dapat sepanjang saya bergelar anak seni. Soalan-soalan macam ini saya diacukan. So satu soalan yang saya rasa sangat-sangat saya terima kasih kepada abang lah. Sebab invite saya kat sini. Yelah kan, saya tengok juga abang punya YouTube interview dengan barisan-barisan artis lain kan. So memang antara YouTube channel yang saya rasa sangat santai apa semua, yang saya rasa kalau abang tak teruskan abang, macam mana bang orang nak kenal orang-orang industri? So benda tu satu benda yang baik, orang boleh kenal orang-orang industri lagi dekat, orang boleh orang kata lebih menghalusi seni tu. Kalau orang kata apa satu perkataan seni yang boleh saya describe, seni tu halus. Dia halus. So, jadi kalau nak tahu macam mana halus dia, kena kenal siapa orang dia. Macam Datuk Im Nasir, kena kenal Datuk Im Nasir. Kena kenal Datuk Ramli Sarip. Kena kenal Amy Search. Kena kenal Datuk Awi. So, bila kita kenal semua diorang ni kan, kita akan rasa macam mana halus tu seni tu lah. Ya, betul. Dan kita tahu mana kita berdiri di kalangan yang ramai-ramai ni yang ada. Betul. Kita boleh diri tinggi mana kita dengan diorang. Bang, tu saya segan. Saya maaf cakap lah, sebab saya punya ilmu ni saya tak luas macam orang-orang yang ada dalam industri. So bila saya diterima baik dalam industri, lagu saya diterima, lagu saya
diterima oleh juri-juri apa semua, saya rasa sangat sebenarnya jauh lagi kalau nak kirakan saya punya knowledge saya. Tapi bila diorang bagi saya ruang tu, saya sangat-sangat berterima kasih lah. So saya ambil pendekatan, saya kena sentiasa belajar, sentiasa mendengar lah, tak kisah lagu apa. So benda tu dia akan jadi saya punya reference untuk saya perbaiki apa yang perlu saya perbaiki dalam penulisan saya dengan saya punya komposisi. Saya rasa memang sikap yang sangat-sangat tepat lah tu. Saya tak nak bodek lah, because apabila saya bodek orang memang tak jadi. Saya lebih suka cakap terus terang je. dan saya rasa saya tengok dalam umur awak mempunyai kematangan dan wisdom lah yang tinggi. Syukur lah. Lepas tu Hakim yang saya tengok pada awal pemberbitan dia tu, saya ingatkan sekadar Mat Handsome je. Lepas tu dia buat lagu Lepas tu bila ada masa-masanya yang saya jadi juri dalam awak punya di AJL ataupun di AIM. Bagus lah. Awak sudah ada benda tu. Itulah macam saya nak tanya tadi. Bila awak masuk AF tu, awak buat lagu dulu, awak pernah tengok orang lain buat lagu ke? Tak pernah bang. Tak pernah. Macam mana ada ketahuan nak buat lagu tu? Saya pun tak pasti bang. Sebab saya rasa sebab saya main gitar pun tak pandai sangat. Saya bukanlah frontman yang boleh main gitar, pegang gitar, nyanyi sama-sama sekali. Saya bukan jenis yang macam tu. Saya tak ada keberanian lagi lah untuk pegang gitar. Dulu masa muda-muda kita tak tahu, kita tutup je kita punya volume kan. Tutup, kita main-main aje lah yang lain yang belakang. Masuk kat dalam AF kan. So kawan saya ajar, saya tahu pun chord yang basic. Jadi bila saya jamming lagu yang saya jamming, lagu yang pertama saya jamming lagu Sofia, Bunga Padang Pasir. Kau mekar di hatiku umpama sekuntum bunga di padang pasir. So lagu tu, lagu first saya main gitar, saya belajar main gitar. So saya tahu, chord ni ada join dia. Maksudnya dia ada connection antara chord yang pertama dengan chord yang kedua ni, dia ada link dia. Jadi rumah dia. Dia ada rumah dia. So saya tak tahu. Jadi bila saya dah tahu sikit chord basic tu, saya try lah main chord saja. Saya try cari chord. Chord ni boleh pergi sini. So daripada situ saya try macam masukkan melodi. So daripada situ, macam ni. Dia boleh pergi macam ni. So memang total basic lah saya punya apa yang saya faham tentang muzik tu. Dia memang macam bidan terjun saya punya knowledge tu. Dia shortcut terus. Astagfirullahaladzim. Tadi awak cakap awak punya bapak pun main muzik. Lepas tu saudara-saudara mara yang musician ada? Ada. Saya ada pakcik saya, Mat Mega. Basis kumpulan Mega. Basis kumpulan pakcik. Lepas tu makcik saya Sophie S ada album dengan SRC. Sophie S tajuk penyanyi nama penyanyi tu. Jangan saya tunjuk saya tunjuk album dia. Ni dah lama dah album ni bang. Dia sekitar bila 80-an? 80-an lah saya rasa, 80-an 90-an. Burn lah apa? Burn tidak. Burn. Sophie S Sophie S. Okay. Burn lah. Dia overexpose. SOFIE FIE Sophie S, Tangisan Kasih. Jadi diorang ni semua pernah
mengajar ke, memberi nasihat ke dulu yang membuat awak mendapat sedikit sebanyak tips daripada orang? Ada. Personality lah. Selalu diorang pesan kat saya, jaga personality, jaga peribadi itulah. Sebab yelah, bila cerita pasal hiburan ni memang sensasi tu benda yang orang cari, sensasi ni. Jadi kalau boleh jaga sensasi tu, jagalah. Sebab pada saya makcik-makcik saya, diorang lebih berpengalaman kan dalam industri ni kan. Diorang tak nak anak buah diorang, macam anak lah bang kan. Tak nak anak-anak diorang ni salah langkah, diorang tak nak anak diorang ni buat benda-benda yang tak menjaga nama baik keluarga. Wow. So bukan kata kita ni nak jadi terlalu baik di mata orang kan. Tapi saya ada tertarik dengan satu kata-kata orang kan. Mak saya dah meninggal. Okay. Jadi bila meninggalnya orang tua kita, kawan-kawan dia ada kan. Kawan-kawan arwah mak saya tu masih ada lagi. Jadi mereka ni semua adalah mata kepada ibu saya. Jadi saya tak naklah mata-mata yang melihat ni satu hari nanti dia bagi tahu dekat mak saya, anak engkau ni kurang ajar betul. Tak reti hormat langsung orang. Cakap dengan macam ni. Benda tu yang saya takutkan. Saya tak nak mak saya sedih. Arwah mak saya sedih. Itu benda-benda yang saya rasa lebih orang kata bila dah meninggal je arwah mak saya tu, saya lebih jaga benda tu. Saya tak nak benda tu jadi kesedihan mak saya di alam barzah. Dia meninggal bila? Dia meninggal Mei. 5 Mei. Ya, 5 Mei. Betul. Tahun bila? Tahun 2018. Oh, ya. So 2 tahun lah peninggalan dia. Ya. 2 tahun 10 hari yang sudah 10 hari sudah. Sorry. Wow. So benda-benda macam itu lah. Saya selalu ingatkan diri saya supaya orang kata jaga peribadi lah, jaga personality. Awak sendiri pun sebenarnya tidak banyak kontroversi ataupun gosip sangat Itu ada bang. Saya rasa saya pun tak tahu sangat sebenarnya. Kurang abang. Alhamdulillah. Saya rasa sebenarnya doa orang tua. Doa kedua ibu bapa. Doa tu sebenarnya sentiasa mengiringi kita. Dan selalu arwah ibu saya selalu pesan. Sebelum keluar tu, kalau saya keluarlah rumah dulu masa arwah masih ada. Baca doa ayat kursi. Dia kata, rajinkan baca ayat kursi. Bukan apa, bagus, malaikat lindung kita, 70,000 malaikat lindung kita. Oh ya ke? Saya setiap kali keluar je saya akan cuba baca doa ayat kursi. Sebab benda tu semua pesanan daripada arwah. Jadi benda tu dia kata kalau apa-apa yang kita buat terlindung. Itu antara tips dia lah. Okey, ni saya nak tanya. Saya tak terfikir selama ni nak tanya. Tapi tiba-tiba saya tergerak. Saya tahu di kalangan kawan-kawan artis kan, mereka ada kefahaman macam mana tau. Kalau ketika mereka buat persembahan tu, nanti akan ada orang yang menguji-nguji mereka ataupun menghantar-hantar benda di pentas lah dan sebagainya kan. Okey, soalan saya ialah awak percaya ke keadaan ni berlaku? Perbuatan tu, orang nak buat benda-benda macam tu, orang nak naya kita di pentas, jadi kita kena ada pendinding kita di pentas lah sebagainya. Saya percaya sebab benda tu berlaku kat mana-mana kot bang. Yeah. Kat semua tempat pun memang ada black magic ni. Black magic kat mana-mana pun. Tapi kalau tanya saya pula, dia bergantung kepada pemikiran kita. Kan? Kalau pemikiran kita lemah,
benda tu boleh damping kita lah. Dia akan dekat dengan kita lah. Dia akan lekat lah kat kita. So sebab lagu, saya tertarik sangat dengan lagu Allahyarham Datuk Seri Haji Hashad. Dia cakap lagu tu boleh. Tajuk lagu tu boleh. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Berfikir boleh melakukan. Kau boleh. Simple je bang. Lagu tu simple je. Boleh je. So maksudnya apa yang kita fikir. Kalau kita berkata, kalau contoh saya kata, uish, aku macam tak sedap badan lah. Kita yang jatuhkan hukum tu sendiri bang. Tuhan tak cakap apa-apa. Orang lain tak cakap apa-apa pun. Kita sendiri yang rasa macam tu. Jadi automatik kita akan negatif. Kan? Betul tak? Ya. Jika kau ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Tidak menentu. Kan? Dia tak boleh ragu-ragu. Dia kata, aku yakin, aku rasa aku boleh sampaikan benda ni dengan baik. InsyaAllah boleh jadi. Walaupun orang letak apa kan. Sebab pemikiran kita dah set macam tu. Itu apa yang saya rasa lah. Sebab benda ni memang berlaku. Tapi pemikiran kita kena set. Yang, tak ada apa-apa. Kita boleh jalan benda ni. Awak seorang yang yakin ataupun selalunya awak seorang yang khawatir? Dua-dua. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang boleh jadi khawatir. Dia kadang-kadang macam, ni tak ada pendirian. Bukan. Kadang-kadang kita kena ada simpan kekhawatiran tu. Jadi, yelah dalam kehidupan ni pada saya kena balance kan. Kalau tak balance pun, dia sengit sebelah pun tak okey juga kan. Dia kena ada benda tu untuk kita simpan sendiri. Tapi tak boleh terlalu sangat khawatir kan. Sebab bila kita terlalu khawatir, kita jadi terlalu insecure dengan semua benda. Jadi kita akan jadi macam semua benda jadi takut, semua benda jadi tak nak apa orang kata, tak nak berkomuniti lah macam tu lah. Itu benda lah. Sebab saya ada khawatir tu. Jadi bila khawatir tu besar bang dalam diri saya jadi takut nak berkomunikasi dengan orang. Saya jadi macam segan aku apa semua sampai terdiam lah, tak tahu nak cakap apa kan. Jadi benda tu lah saya share sikit lah. Jangan terlalu khawatir. Tapi dalam masa yang sama kena ada balance tu kan. Supaya tak terlalu besar sangat khawatir tu. Tak terlalu confident juga. Bila kalau kita confident sangat pun nanti banyak salah cakap juga kan. Macam tadi banyak salah cakap. Betul. Kalau obviously kalau awak banyak practice dengan band semua, bila nak perform lebih confident. Kalau kurang practice lebih banyak ada keraguan, kesangsian dia. Tetapi setiap kali perform awak masih ada lagi tak stage fright tu? Mesti bang. Saya tak tahu lah kan. Mesti bang. Tak tahu lah kenapa kan. Dia memang ada duduk. Tak tahu apa perasaan tu. Tapi perasaan tu pada saya lah. Perasaan tu bila dia datang bila kita nak perform saja. Bila kita dah turun, tak ada apa-apa pun bang. Bila kita turun je, kita boleh siap lepak lagi tau saya rasa. Kita boleh duduk atas tu lepak, borak-borak dengan orang. Tapi bila kita nak perform tu, memang ada benda nervous tu. Ada. Kadang-kadang bang, batuk sampai nak muntah. Dia punya perasaan tu. Saya tak tahu apa benda tu, tapi benda tu macam satu perasaan yang susah saya nak describe. Dia perasaan fear tu kan, dia biasanya dia tamat di mana? Bila awak dah pegang mikrofon atau awak dah nyanyi first note, second note, third note ke, ataupun masa bila stage fright tu habis? Tadi awak cakap bila turun bawah dulu ke apa? Kalau misalkan bila kita time tengah perform, dia boleh nervous sampai all the way bang. Kalau kita tak overcome nervous tu. Macam saya cakap tadi lah, kita kena ada balance tu kan. Kita tak boleh terlalu khawatir sangat dan kita tak boleh terlalu confident sangat. So bila kita dah khawatir daripada awal sampai ke sudah, dia akan semua benda akan jadi nervous lah. So kalau kita khawatir juga, tapi aku yakin dia akan overcome. So bila dah 2-3 note tu, dia akan jadi macam okay, dia dah mula momentum tu dekat situ. Dia dah stable. So kat situ kena lock. Kalau tak lock bang, habislah. Khawatir tu dah dekat sini dah.
Dan kalau kita fikirkan balik dia punya fear dia sebagai seorang penyanyi ni apa penonton tak suka campak kasut tu satu benda lah. Dan kita terplay out. Kita terlupa lirik. Benda-benda macam-macam lah dia punya kekhawatiran itu. Yang paling utama apa? Paling utama bang kalau saya first note. Saya selalu gagal dekat situ. Sebab saya terlalu banyak fikir. Oh ni bunyi apa? Yang ni orang ni apa semua. First note mesti sharp. Alah, kenapa lah first note aku ni? Astagfirullahalazim. Sebab terlalu berfikir lah tu. Itu benda yang selalu saya fail lah. Sebab saya terlalu banyak fikir masa sebelum saya nak nyanyikan note first saya tu. So benda tu mungkin akan perlahan-lahan hilang kot. Bila saya dah sampai tahap 30 lebih tu kan, benda tu saya akan kurang fikirkan masalah-masalah. Sekarang ni banyak benda kan, sekali benda semua benda nak fikir. Itu yang first note mesti accident. First note tu kan, betul lah. Saya borak dengan abang itu Blues Gang. Saya tanya dia juga. Dia ada stage fright tak? Dia cakap memang lah, masih lagi. Dia umur 69 tau. dah 40-50 tahun menyanyi, masih ada stage fright lagi. Betul lah, tak tahu lah. Saya rasa memang benda tu saya rasa dilalui oleh semua performer. Semua performer akan lalui. So sebab tu saya suka lagu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Harsyad. Boleh tu. Sebab benda tu bagi kita semangat untuk fikir positif dengan apa yang kita buat. Ya, betul. So saya rasa benda tu boleh jadi lagu tema sebelum kita nak buat apa-apa lah. Nak ada keyakinan kan. Kau nak apa? Okay. Come on, boleh. So kita mungkin dalam keadaan ready lah. Macam tu. Bila awak masuk AF kan, sebelum masuk tu orang tak kenal kita. Lepas tu atau awak kena berkurung ingat apa sebulan kot, lebih sebulan? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Okey. Lepas tu dah habis AF tu awak keluar di dunia nyata tiba-tiba. Culture shock tak? Dia punya suasana dia macam mana? Daripada tak kenal tiba-tiba awak keluar di dunia, keadaan tu berlaku. Boleh awak ceritakan pengalaman dia macam mana? Perasaan semua. Perasaan tu dia excited lah. Sebab muda kan. Muda kan. Jadi semua benda kita rasa macam kita best. Saya rasa saya best. Best. Aku best. Di semua benda aku buat semua best. Jadi benda tu bila berlaku tu memang culture shock. Confirm culture shock tu. So benda tu mengajar saya lah. Benda tu bila saya duduk seorang-seorang, saya fikir baik-baik, saya cakap aku tak boleh macam ni. Ni benda ni bukan benda yang hanky-panky. Dia bukan fun. Dia serious fun. Datuk Ramli Sarip pernah kata muzik ni fun tapi dia serious fun. So maksudnya kita boleh fun tapi dalam masa yang sama kita kena serius dengan apa yang kita buat. Supaya benda tu sampai dengan tepat dan betul. Dia punya message tu. So benda tu lah yang saya rasa saya belajar lah daripada culture shock saya tu. Saya terlalu keanak-anakan tu, saya cuba perbaiki diri saya perlahan-lahan untuk orang kata overcome apa yang saya dah buat kesilapan tu. Berapa lama tempoh yang awak ambil untuk sedar, mendapat kesedaran tu setelah AF? 4 tahun, 5 tahun. Ya. Yalah sebab kita muda bang, terlalu muda sangat saya masuk AF tu kan. Jadi memang tak ada pengalaman, tak ada apa. So benda tu perlu pada saya masa yang lama juga untuk saya sedar. Yelah kan kita baru keluar orang tahu pula tu kan. Jadi benda tu sebenarnya memang ambil masa untuk saya lah. Tapi saya bersyukurlah dalam proses 5 tahun 4 tahun tu dia
banyak menjadikan saya seorang yang lebih rasional lah berfikir. Sudah tentu lepas pada awak punya time, awak tengok budak-budak lain pula yang menceburi AF. Budak lain pula yang melalui pengalaman yang awak telah lalui tu. Awak ada terasa tak macam nak berkongsi sesuatu dengan orang, nak cakap sesuatu kat orang? Ataupun Ada. awak tengok agaknya perkara pertama kali nak cakap apa kalau kita nak cakap? Perkara pertama sekali saya cakap satu je, cuba jaga mak ayah. Itu benda yang pertama lah. Mak ayah selalu kena ingat diorang lah. Kalau saya tengok je adalah apa orang kata artis baru kan yang saya tengok kan. Saya selalu benda tu yang selalu saya ingatkan kat diorang. Kalau saya tengok macam tu kan, macam kena ingat mak ayah kita ni macam ni susah apa semua kan. So kita sebagai anak kena bantu semua. So tak adalah apa benda pun. Kadang-kadang kita nak cakap lebih-lebih pun takut diorang pun tak boleh terima apa yang kita cakap. Kita faham sebab saya pernah lalui pasar diorang kan. Jadi saya tahu apa yang diorang akan fikirkan. Jadi benda tu antara benda yang saya rasa mungkin diorang akan duduk, aku kena jaga kan nama baik dia orang apa semua. Oh macam ni apa semua. So benda tu mungkin akan memikirkan diorang lah. Diorang akan jadi pemikir lah. Dahsyat. Kenapa nama Hang Nadim? Kenapa tak pakai nama Hakim? Oh, Hang Nadim Saya pernah baca sejarah Hang Nadim ni. Hang Nadim ni ada dua sejarah. Satu dia pahlawan apa kata Laksamana Melaka yang dah orang kata dah bertarung dekat Selat Melaka tu tau. Tapi dia lebih kepada di bahagian Indonesia. Bukan Indonesia yang tu tau bang, apa nama dia tu? Kepulauan Riau. Indonesia Kepulauan Riau. So itu Hang Nadim tu. Satu version Hang Nadim lagi dekat Singapura. Kisah Singapura di Langgar Todak tu. So Hang Nadim tu lah. So saya tertarik dengan dua kisah ni. Dan lepas tu saya baca lagi kisah Hang Nadim ni yang apa di Kepulauan Riau ni. Hang Nadim ni adalah anak Hang Jebat. Lepas tu dibesarkan oleh Hang Tuah. Macam itulah lebih kurang ceritanya kan. Jadi saya rasa macam saya ni adalah sebab saya ni orang yang pemarah juga. Ada temper. Ada temper tu kan. So saya tertarik dengan Jebat. Tapi dalam masa yang sama saya suka juga Hang Tuah. Itu yang saya rasa macam Hang Nadim ni okey juga kan sebab dia ada marah tu yang Hang Jebat tu, tapi dia Hang Tuah yang okey. Nadim kena relax, kena apa semua. So benda tu lah yang buat saya macam okey jugalah Hang Nadim ni kan jadikan nama sebagai nama pena saya. Tak ada apa yang tersirat pun lah pasal nama Hang Nadim ni. Cuma saya rasa dia lebih pada karakter saya tu. Sebab dia anak Hang Jebat tapi dibesarkan oleh Hang Tuah. I see. Wow, sampai situ sekali awaknya pemikiran untuk memilih nama pena itulah kadang-kadang saya pun ada terfikir bila nak pilih nama ni sebagai komposer saya rasa sangat mustahak. Sebab apa, pencipta lagu lah antara yang mempunyai jangka hayat yang paling lama sekali. Kejaya dia tu. Kadang-kadang walaupun dia dah tidak menulis lagu lagi, tetapi hasil pendapatan royalty dia boleh hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi selepas daripada dia dah kurang berkarya. So sangat mustahak dalam industri muzik ni. Kalau kita boleh jadi komposer, jadilah komposer. Kalau boleh buat lagu, buat lagu banyak-banyak. Dan untuk buat lagu tu, pemilihan nama tu sangat mustahak. Kita sebagai artis di belakang tabir pun membina reputasi tu ialah nombor satu tau. Kalau kita kadang-kadang kan kalau kita ada nama, kata contoh M Nasir, M Nasir. Lepas tu kalau dia masuk nama dia buat masuk bertanding, orang belum dengar lagu dia lagi.
Tapi mesti orang cakap, wah ini mesti dahsyat, ni mesti best. Kita nak bagi markah dengan dia pun takut. Mesti bagi tinggi. Jadi kalau kita bina reputasi yang baik tu, dia akan bawa kita ke tempat yang lebih jauh dan besar dan lama lah. Sebab tu saya fikir, okay, reputasi mustahak, nama pun mustahak. Jadi kena bina nama tu. Mungkin ada alasan publishing, tetapi kenapa awak tidak pakai nama Hakim tu sendiri? Kenapa saya tak pakai nama Hakim sendiri? Sebab Hakim banyak buat kesilapan. Hakim pada saya banyak buat kesilapan. Saya bukan nak lupakan Hakim tu pun, tapi saya cuba jadi orang yang bukan Hakim yang macam saya cakap dengan abang tadi, saya ambil masa 5 tahun untuk hilangkan culture shock tu. Saya tak nak nama yang culture shock tu. Saya nak satu nama yang saya rasa yang boleh berikan sesuatu yang boleh orang kata refresh saya sendiri. Sebab tu saya memilih nama Hang Nadim tu. Dan dalam masa yang sama Hang Nadim tu pada saya satu nama yang epic untuk apa orang kata, untuk alam apa orang kata, alam Sunda ni lah kan, alam Malaysia, Indonesia, Brunei, yang sama apa orang kata, sama bahasa dengan kita. Sama serumpun dengan kita ni lah. Ada pandang ke situ penggunaan nama Nadim tu adalah untuk Nusantara, keserumpunan Nusantara tu ya betul. Sebab saya Hang Nadim ni ada airport, ada lapangan terbang Hang Nadim dekat Indonesia. So saya macam Riau dekat Riau, rasanya dekat Riau. Ya, betul. Antara kepulauan-kepulauan dia tu lah. Oh, I see. So ada lapangan terbang Hang Nadim. So jadi macam okey juga Hang Nadim ni kan. Dia ada orang kata taste Indonesia, dia ada taste Malaysia, dia ada macam cakap tadi lah, Nusantara punya. Lambat laun akan kembali menggunakan nama Hakim ke tak? Sebagai songwriter. Bawa sekarang tak kot bang. Sebab itulah macam saya cakap saya tak nak yang culture shock tu. Culture shock tu tak nak. Saya tak nak ada benda perasaan tu. Benda tu, perasaan yang tak bagus dalam bila kita buat lagu. Perasaan tu buat perasaan ego, perasaan rasa macam diri tu bagus. So benda tu lah antara punca-puncanya kenapa saya tukar Nadim. I see. Dahsyat. Seriously tak pandang songwriting sebagai satu benda yang awak nak buat lebih lagi? Ya, itu memang sebab masa saya masuk industri, ayah saya pernah pesan dengan saya, kalau masuk industri sekadar menyanyi, baik kau kerja pos laju je dengan macam ayah. Baik kau kerja pos laju je macam ayah. Steady lah. So, dekat situ lah saya macam, okey, ayah dah cakap macam ini, saya rasa saya kena buat sesuatu lah kan. Saya kena buat lagu lah. So saya buat lagu. Jadi daripada situ dia rasa betul lah ni apa yang saya buat ni kan. Jadi dia pun makin lama makin okey, teruskan buat lagu, jangan putus, jangan pernah stop buat lagu ni. Sebab ini adalah macam cakap abang, kalau kita jaga baik komposisi kita apa semua, dia boleh pergi lagi jauh kan. Dan royalty tu akan dikutip sampai bila-bila. Jadi benda tu macam benda yang income. Yelah, kita artis ni kadang-kadang ada turun naik dia kan. Ya, betul. Ada masanya kita dapat ikan banyak, ada masanya kita dapat ikan alahai. Halus je. Halus je. Ikan bilis dapat. So bila ada sikit apa orang kata royalty daripada pembuatan lagu ni, benda tu sedikit sebanyak membantu kita punya, saya sendiri, orang-orang lain juga untuk kelangsungan. Betul. Kelangsungan, ya. Betul. Saya memang sentiasa cakap kat orang lah, kena buat lagu lah. Kalau orang tu dah pernah buat lagu, buat lagi.
Awak ada produce juga untuk orang kan? Ada jugalah sikit-sikit. Siapa? Saya Saya dah ada terlupa. uh, yang baru ni saya ada buat company kecil lah, tak adalah Okay. besar mana pun, Rhythm and Rhyme. Bermula kecil. Rhythm and kecil. Rhyme. Rhythm and Rhyme. So saya hasil usaha sama saya dengan isteri saya. Okay. So kita ada artis-artis juga di bawah naungan kami. Antaranya sebab kita ada buat mentor milenia. Mentor milenia tu kita ada talent, kita ada sport talent, iaitu Rika Riana. So kita ada produce lagu dia, dan kita ada juga produce bakat yang luar yang kami sendiri cari, iaitu Min Steve. Kita orang juga ada produce Dr. Hafiz Zainal, talent baru juga. Lepas tu kita ada doktor. So ada juga band 7 Days. So diorang ni semua dalam naungan kami lah, tapi kami company tak besar pun. Kita kita belajar produce pelan-pelan, kita cuba cuba perbaiki sikit-sikit lah kan. Yelah, company tak besar bang, boleh lah sikit-sikit kan, nak belajar juga produce macam mana kan. Jadi benda tu sebenarnya bantu kita punya daya kreativiti jugalah untuk orang kata kita punya masa-masa akan datang. Sebab sekarang ni muzik pada saya dah banyak saingan dia besar kan. Masing-masing pun orang kata taste muzik yang berbeza ni dah makin demand dengan lagu-lagu yang terkini yang sekarang ni kan. Sebab kita dah tengok genre hip hop, kita dah ada tengok muzik-muzik yang trap modern sekarang ni kan. Jadi benda-benda macam itu secara tak langsung buatkan kita nak belajar untuk bina orang baru pula, nak create talent yang kami rasa boleh kami ketengahkan dalam industri, insyaAllah. Ya, nama-nama awak sebut tadi tu banyak nak handle tu untuk company kecil. Maknanya itu ada. Cita-cita tu memang dah ada untuk memperbesar kan Rhythm and Rhyme tu. Selain daripada artis-artis yang awak punya artis sendiri ni kan, golongan-golongan yang lebih muda daripada awak, ada sesiapa yang awak perasan yang interesting tak sekarang? Yang macam dahsyat dia orang ni. Siapa? Talent saya. Yang bukan talent awak, yang awak nampak yang sekarang ni kalau band saya suka frontman Insomniac. Insomniac. Tak sempat tengok lagi lah. Dia antara yang saya rasa Iki Insomniac. Insomniac ni talent baru yang saya rasa ada potensi besar untuk zaman sekarang. Dia ada package, dia ada knowledge music, dan saya rasa boleh jadi sesuatu. Okay, saya kena check it out lah. Dia menghasilkan lagu-lagu dia sendiri ke? Sebab dia band Insomniac tu. Okay. Dia frontman untuk Insomniac tu. I see. Takut tak tengok setiap hari, setiap tahun ada orang-orang muda yang menceburi industri muzik. Ada yang lebih kacak, ada yang lebih jelita, ada yang lebih dahsyat, tak apa-apa. Gerun tak? Tak juga, saya suka. Sebenarnya saya suka. Saya terus terang saya cakap saya suka bila ada bunyi yang baru, rasa yang baru. Sebab benda tu sebenarnya warna-warni dalam industri kita. Mungkin memanglah orang cakap populariti akan turun. Sebab pada saya benda tu adalah fitrah ataupun lumrah. Fitrah kita. So kita tak boleh tipu pun. Kalau dah nak masuk 30 tu dah nak masuk 30 lah. Dia macam tu lah kan. So saya dah tak adalah nak kata give up, tapi saya gembira dengan kehadiran ni. So maksudnya ada orang yang akan teruskan, ada orang yang akan teruskan. So benda tu akan sentiasa ada. Sebab saya bila saya duduk dalam band, saya suka bila ada band baru. So dia akan bagi kita taste yang sesuatu baru.
Betul, baru. betul. Macam saya cakap, marga satuan. Oh bang, baik bang. Betul Bukan lah. kaleng-kaleng. Baik, baik. Betul. Itu saya gembira lah sebab feel yang dia sampaikan tu, dia punya melodi yang dibagi, rasa, cerita. So benda tu buatkan orang terfikir, buatkan orang happy. So itulah sebenarnya muzik kan. Untuk kita Betul, spread betul. love, kita spread kita Yes. punya rasa kan. Betul lah. Setiap artis yang saya jumpa artis betul tau. Bukan artis majalah Diorang akan suka tengok pendatang-pendatang baru, artis-artis lain yang bagus. Dia tak ada perasaan dia tak ada perasaan takut, benci, marah ke tak ada, cemburu tak ada. Dia suka. Ya, betul. Memang Sebab pada saya orang dulu-dulu bang, orang lama dah bagi tahu benda ni. Jadi takkan kita nak orang kata nak melawan orang lama pula kan. Sebab pada saya orang lama yang dah kembangkan kita ni. Jadi benda tu sebenarnya memang kita kena ambil ilmu daripada orang lama. Sebab kalau kita tak berilmu daripada diorang, so kita akan sesat dekat dalam industri ni kan. Kita akan jadi macam tu je. Sesat. So kita akan jadi monster. Datuk Ibn Nasir pernah cakap, kita tak boleh apa dia cakap tak boleh jadi macam mana orang cakap saya lupa kata-kata Datuk Ibn Nasir tu, tapi kata-kata dia tu baik. Jangan sampai kita jadi monster maksudnya timbulkan kemarahan, buat orang bergaduh apa semua. Sebab muzik ni love, dia punya basic dia. Love Love. So kalau kita tak love each other, kita tak sayang kita punya community ni kan, siapa lagi nak sayang kita kan? Betul. Ya. Betul bang? Correct. Sebab pada saya bunyi-bunyi yang indah, semua ni bunyi-bunyi yang datang daripada syurga. Nyanyian-nyanyian yang sedap ni semuanya datang daripada syurga. So kenapa kita nak benci benda yang indah? Betul, correct. Betul. Pandangan saya lah. Saya setuju sangat. Saya pun kalau tengok penulis-penulis baru pun yang lirik dia, lain macam pemikiran dia semua. Saya akan suka. Saya akan cuba nak cari dia, nak berkawan dengan dia, nak tahu kenapa dia hebat macam ni. Mungkin dia akan meresap sikit, bertempias kat kita ke kan. Betul. Itulah benda ni. Sebab kalau kita kawan dengan orang pandai, kita akan jadi pandai kan. Itu benda saya selalu pas kecil. Kalau kawan dengan orang pandai jadi pandai. Kalau kawan dengan orang tak pandai jadi tak pandai. Betul lah tu bang, macam abang cakap kan. Kalau ada orang pandai pasal lirik, kita try berkawan dengan dia supaya kita dapat ilmu tu. Ada tempias tu, mesti ada sikit sebanyak. Sebab cara diorang berfikir tu dia akan influence kita. Betul. Cumanya yang kalau saya tak suka pula adalah kalau orang tu tidak berbakat tetapi diangkat-angkat macam dia hebat. Yang tu saya tak okey. Sebab kita kadang-kadang tersalah angkat orang. Perkara ni pun berlaku juga. Dan kalau kita tersalah angkat benda, nanti benda yang tak best akan diangkat dan benda yang best akan ada di bawah, dan lama-lama keseluruhan senario industri kita akan menurun. Itu je lah kalau yang saya risaukan adalah perkara tu lah. Tapi zaman sekarang ni boleh jadi macam tu bang. Kalau tanya pandangan saya sebab itu pada saya zaman teknologi, zaman social media ni kan, orang nak cari benda yang sekejap pada saya. Sekejap. Benda yang cepat. Jadi benda-benda macam itu saya rasa sebagai anak seni yang mungkin kat luar sana memang banyak yang betul-betul perjuangkan benda ni kan. Jangan risau. Benda yang diorang tengah angkat tu, insya-Allah benda tu tak lama. Bukan nak mendoakan orang tu hebat ke apa benda, tapi maksudnya kita kena yakin yang
kita boleh contribute sesuatu dalam industri. Betul. Game. Antara soalan-soalan yang terakhir juga untuk malam ni lah. Macam mana awak punya pandangan terhadap industri ni dalam suasana kita dilanda COVID-19 ni? Okey, pandangan saya terhadap industri sekarang, semua terkesan bang. Kalau mungkin dulu orang kata satu golongan je yang terkesan, pada saya semua golongan pun terkesan dalam situasi sekarang ni kan. Sebab kalau nak diikutkan pun apa yang Perdana Menteri kita kata, tak boleh berkumpul selama 6 bulan ke setahun ni. Jadi konsert pun akan dibatalkan. Jadi memang ramailah yang akan terjejas keseluruhannya. Untuk anak seni memang semua pun akan terjejas. So benda tu sebenarnya kita orang sendirilah, kami sendiri anak-anak seni perlukan sokongan moral juga daripada seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Kita macam, saya tertarik dengan satu hashtag, kita support kita jaga kita. So anak seni buat masa sekarang ni memerlukan sokongan moral lah daripada rakyat. So kami harap mungkin ada kesilapan anak-anak seni ke apa ke, harap jangan dipanjangkan dan maafkanlah kan, sebab kita ni semua bukannya perfect pun kan. Jadi kita sama-sama kita jaga sama-sama kita support sama kita. InsyaAllah kita lepas ni boleh jadi lagi baik. Kita punya industri, rakyat, apa semua akan jadi lebih bagus lah selepas COVID-19 ni. InsyaAllah. Optimistik secara peribadi? Yeah. Optimis sangat-sangat. Sebab saya rasa lepas PKP ni akan ada muzik-muzik yang hebat-hebat yang akan keluar. Termasuk dari Hakim and the Magistrate terutamanya. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya harap juga memang ramai. Lepas ni akan ada yang hebat-hebat, kreatif-kreatif. Anak-anak muda yang kreatif-kreatif lagi yang akan mewarnai industri kita. So kita akan ada banyak orang kata talent-talent ataupun bakat-bakat yang sebenarnya banyak bang kan. Betul tak bang kan? Bakat-bakat hebat-hebat. So mungkin lepas ni rakyat akan lebih advance pemikiran dia, pendengaran dia. Jadi benda tu akan best lah industri kita, insyaAllah. Betul. Wow. Dalam tempoh 2 bulan ni ada banyak material baru ke yang awak sudah bikin? Adalah raw lah, bentuk raw. Adalah sikit-sikit tapi tak adalah banyak sangat pun kan. Sebab kebanyakannya pun saya kita banyak ada buat kat rumah juga. Tengah memikirkan macam mana nak orang kata kembangkan kita orang punya talent muda yang baru. Yep. Itu sebenarnya target masa dalam PKP ni lah. Tapi ada juga lagu-lagu yang saya cipta, yang saya kompos bersama-sama dengan band juga dalam PKP ni kan. Saya terus terang saya rasa kalau umur panjang, kesihatan pun baik, saya tak nampak, saya boleh nampak Hakim akan menjadi seorang penyanyi berkerjaya yang panjang sampai 60 tahun. Sebab apa? Saya rasa awak sudah ada bahannya yang cukup dan sesuai untuk menjadi orang yang sedemikian. Awak ada attitude yang bagus, penampilan yang bagus, pemikiran yang waras. Boleh lah bang. Belajar juga. Saya belajar juga daripada abang, belajar juga daripada semua. Saya suka berborak benda macam ni kan. Macam cakap kalau kita berborak dengan orang yang pandai, kita akan jadi pandai. Saya berborak dengan abang, insya-Allah mudah-mudahan saya boleh tulis lirik yang sehebat Ed Samad, insya-Allah. Saya doakan abang umur panjang, dimurahkan rezeki dan sentiasa selalu sihat walafiat. Terima kasih. Kim, terima kasih banyak-banyak untuk spend masa dengan saya. Saya memang syok dapat berbual dengan awak. Seperkara lagi, sebenarnya Stacey punya lagu pertama di AF tu lirik saya. Oh yeah.
Ah, itu tu. Sampai Leni masih ada lah royalty dia. Tak sikit banyak. Tak banyak pun sikit ada lah. So terima kasih lah pada sesi perform lagu tu. Uh, dengan Hakim je belum ada lagi. Bukan nak jual diri saja, nak bagi tahu. Saya pun ada juga terfikir bang, kadang-kadang lirik tepu juga. Kita sampai ada satu tahap tepu. Jadi saya rasa saya perlu gunakan hikmat lirisi yang hebat macam abang. Saya harap rupa juga sebenarnya. Harap apa? Bakat tak seberapa sangat pun. Okay bang, InsyaAllah nanti kan kalau ada, memang betul pun, saya pun sampai satu masa tu kan memang, apa aku nak cerita ni, nak tulis apa ni kan. So memang juga ada terfikir, tapi memang InsyaAllah kalau ada memang saya memang akan pas kat abang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga kita temu lagi. Jumpa depan mata selepas PKP. Kalau tak berjumpa, selamat Hari Raya, maaf lahir batin. Enjoy dengan norma baru kehidupan kita. Hari Raya duduk macam gini lah bang, makan biskut raya kat rumah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau lusa